الحمد لله القائل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Hayati khutbah pada hari ini yang bertajuk berhiaslah kerana Allah, jangan diundang kemurkaannya. Muslimin yang berbahagia, timbul persoalan, beku atau jumutkah Islam ini sehinggakan hendak berhias pun tak boleh? Jawabnya, tidaklah salah untuk berhias kerana Allah itu maha indah dan Allah sukakan keindahan. Ayat ke-26 dari surah Al-A'raf yang telah dibacakan di awal tadi bermaksud, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian yang disandarkan kepada takwa itulah yang paling baik. Demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah, mudah-mudahan mereka mengingatinya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 27, ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil dia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kamu telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita perhatikan pakaian kaum muslimat di sekeliling kita, adakah ianya menepati ciri-ciri yang dikehendaki? Menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan, tidak nipis dan jarang, tidak ketat dan menampakkan bentuk tubuh, tidak menyerupai kaum lelaki, tidak menyerupai pakaian dan perhiasan orang kafir. Dalam masa yang sama, kaum lelaki Muslim juga wajib menjaga syariat berpakaian dan berhias sesuai dengan syariat Islam dan tidak melampaui batasan. Namun realitinya kini masih ramai yang menyalahi syariat berpakaian dan berhias ini. Sebagai contoh, ramai wanita Islam yang bertudung tetapi bajunya ketat dan nipis hingga menampakkan bentuk badan. Ramai yang bertudung tidak menutup dadanya. Hal ini adalah bertentangan dengan suruhan Allah
dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang yang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentak kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Muslimin yang berbahagia, perempuan beriman adalah mereka yang melabuhkan tudung di dadanya. Tetapi hari ini ramai yang bertudung, namun sayang tudungnya terlalu nipis hingga menampakkan rambut, dan perhiasannya pula terlalu banyak hingga menarik perhatian orang lain, yang tentunya membuka ruang fitnah dan dosa seluas-luasnya. Berhias secara keterlaluan dengan tidak mematuhi syariat Allah sering dilakukan dengan menganggap bahawa pertama, kesalahan berhias adalah dosa kecil sahaja. Kebanyakan golongan wanita yang menganggap seperti ini hanya mengenal zahir kehidupan dunia sahaja, dan mereka terlupa akan kehidupan abadi di akhirat kelak. Maka yang demikian, mereka melihat dosa besar sebagai dosa kecil, dan kebajikan yang dilakukannya dapat melenyapkan dosa-dosa kecil mereka. Ditambah pula Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Mereka menggunakan dalil akli dalam surah Al-Furqan ayat 70 yang bermaksud, kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal baik, maka orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah sesungguhnya bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tetapi mereka perlu ingat bahawa dosa kecil jika dilakukan secara berterusan akan menjadi dosa besar. Bak kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kedua, berhias lambang kemodenan. Pasti ramai wanita yang bertudung labuh pernah melalui pengalaman diejek oleh kawan-kawan kerana dianggap tidak moden atau kolot. Ada yang memanggil makcik, ada yang memanggil ustazah, dan lain-lain gelaran, membuatkan terasa malu dan rendah diri apabila membawa imej yang tidak selari dengan tuntutan fashion moden masa kini. Renunglah kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang bermaksud, seorang mukmin melihat dosanya seperti bukit di atas kepalanya yang dibimbangi akan jatuh ke atasnya, manakala orang munafik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, maka dihalaunya lalat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tanyalah iman kita sama ada untuk menjadi munafik atau mukmin sebagaimana mafhum daripada athar tersebut. Hadirin sekalian, pahit untuk ditelan, namun itulah hakikatnya kini. Terlalu sedikit wanita yang benar-benar berpakaian menutup aurat dan berhias menurut syariat, kehendak syariat Islam. Ini kerana mereka lebih suka berhias mengikut trend dan hawa nafsu mereka. Mereka memandang rendah dan memperlekeh muslimah sejati yang mereka anggap sebagai kuno dan mundur. Namun suatu hari kelak, suatu hari nanti, mereka pula yang akan ditertawakan kerana tidak mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana janji Allah yang dinyatakan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 hingga 34 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang derhaka mereka selalu mentertawakan orang beriman, dan apabila orang beriman lalu dekat mereka, mereka mengerling dan mencemohnya. Maka pada hari ini, yakni hari akhirat, orang beriman pula mentertawakan orang yang derhaka itu. Wahai kaum muslimin yang dikasihi sekalian, beritahulah, bimbinglah kaum wanita dalam kalangan ahli keluarga kita supaya bersabar dan tidak bersedih, kerana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139 yang bermaksud, janganlah kamu berasa hina dan janganlah pula kamu berasa sedih hati, padahal kamu orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Amatlah membimbangkan kita bila mana menjadi kesukaan sesetengah wanita Islam pada hari ini mendedahkan aurat dan perhiasan mereka sebagai tatapan untuk melalui Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya untuk melariskan jualan. Malah mengajak pula orang ramai bersubahat dalam kemungkaran itu dengan mengharapkan pula like, share dan subscribe dari yang menonton dan yang menyaksikannya. Justru jagalah segala syariat Allah, peliharalah diri dan seluruh ahli keluarga kita agar mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Memelihara syariat, berpakaian dan berhias juga merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam bagi mencari keredaan dan menghindari kemurkaannya. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allah thawba madhallatin yaumal qiyamah. Sesiapa yang mengenakan pakaian untuk dipamer melebihi batasan di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari akhirat nanti. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Wahai kaum muslimin sekalian, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah yang bermaksud, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas orang yang dipimpinnya. Seseorang pemimpin memimpin rakyat akan bertanggungjawab atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggungjawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggungjawab atas semua mereka. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggungjawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang suami wajib memastikan isteri berpakaian dan berhias mengikut syariat Allah. Begitu juga halnya seorang ayah wajib memastikan anak-anaknya juga mematuhi syariat dalam berpakaian dan berhias. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati pengajarannya untuk dijadikan pedoman. Antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah memastikan diri dan seluruh ahli keluarga mematuhi batasan syariat di dalam berhias dan berpakaian. Kedua, umat Islam hendaklah mempunyai jati diri yang kuat dalam memelihara agama, terutama sekali dalam berpakaian dengan tidak dipengaruhi oleh anasir luar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijaratun 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya
daripada manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.